Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan ahadan samadan. لا يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang baik, mohonlah akan nama tersebut. Mengapa agaknya tidak ada seseorang yang memohon, meminta, bermunajat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala melainkan dia telah berakhlak daripada akhlak Allah Subhanahu wa taala dalam munajat tersebut. Begitu. Wallahu la ilaha illa hu Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzilul Sami'ul Basirul Hakamul Adlul Latif Al-Khabirul Halimul Azimul Ghafurul Syakurul Aliyyul Kabirul Hafizul Muqimul Hasib. Itu antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita pelajari. Seterusnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jalil. Maksudnya apa? Yang memiliki keagungan. Al-Jalil ini juga dikaitkan dengan sifat jalaliyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat jalal, jalal itu keagungan yang disebut Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Azza maksudnya yang mempunyai kedudukan yang terhebat dalam kedudukan kemuliaan dan kesempurnaannya. Azza wal Jalla, wa Jalla yang mempunyai kesempurnaan dalam keagungannya, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang menyandang yang sifat tersebut. Tidak ada. Nanti bila kita dah selesai 100 nama Allah Subhanahu wa taala kurang 1 ni, dia adalah 99 sebagaimana hadis Rasulullah, nama Allah 100 kurang 1, cukup itu. Nanti kita akan masuk pada bahagian bagaimana nama akhlak dan akhlaknya Allah dan nama Asmaul Husna. Begitu. Bukan sekadar kita baca Ya Rahman Ya Rahim, tetapi setiap kali kita baca Ya Rahman Ya Rahim, Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Dan kita juga Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dengan akhlak Allah. Akhlak ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Raufur Rahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ke Raufur Rahim itu Allah? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berakhlak yang adalah akhlak Allah Raufur Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut baginda Rasulullah Raufur Rahim. Maksudnya menunjukkan bahawa sini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk berakhlak dengan akhlaknya. Seperti mana yang telah disebutkan antara akhlak Allah Subhanahu wa taala adalah as-satir. Itu termasuk akhlak Allah, sifat Allah dan nama Allah As-Satir. Hanya saja tak termasuk daripada asma yang 99, tetapi ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Yang menutup keburukan dan aib hamba-hambanya. Seluruh hamba ada aibnya, ada keburukannya. Kerana keburukan itu adalah kesan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi, disukai, dicintai, diredai oleh Allah. Itu maksud perbuatan. Mana-mana perbuatan yang dibenci oleh Allah, maksud perbuatan itu tidak diredai, tidak dikasihi oleh Allah. Itu disebut usul akidah, usul hadis sunnah, usul akidah hadis sunnah wal jamaah. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang diredai oleh Allah, dan perbuatan yang buruk, yang jahat
ahad, di mana masuk sekali mahabbah dalam perbuatan tersebut tidak ada. Mengapa? Kerana sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak disifati dengan sifat yang maha buruk. Itu semua perbuatan buruk yang dibenci oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya, maka Allah juga mempunyai sifat buruk itu. Oleh kerana itulah akhlak kita adalah jangan melakukan keburukan. Agar dengannya kita berakhlaklah akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu juga di antara kita berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala, tutuplah aib di antara kita. Tutuplah aib di antara umat Islam di antara kita. Mengapa? Kerana Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutup aib keburukan saudaranya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup aib dia nanti di akhirat. Itu adalah salah satu daripada kesan daripada seseorang yang melakukan kebaikan, kerana itu akhlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jalil, yang maha agung, yang mempunyai kedudukan yang tertinggi. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala juga apabila disebut Al-Jalil, dia maha kaya, dia maha sempurna, dia maha kuasa, dia maha hebat. Dan kadang-kadang kita menyebut Bismillah dengan nama Allah. Ya, orang menyebut begitu. Tapi para wali Allah Subhanahu Wa Taala apabila menyebut Bismillah, di dalamnya adanya Wahid Ahad. Mana seolah-olah dalam jiwa mereka, aku menyebut memulai dengan Allah Al-Ahad, Allah Al-Wahid. Dia dan juga Allah Subhanahu Wa Taala Jalal. Alif, lam, lam, alif kecil, bertuhan. Alif di situ menunjukkan Wahid Allah, Ahad Allah. Sifat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud wahid? Mustahil ada sifat yang sama selain pada Allah. Maksud makhluk yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah. Tak, Allah sahaja yang memilikinya. Itu wahid. Ahad, mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala itu jauhar, berjirim, berjisim, berarad. Seperti mana makhluk yang ada juzuknya, ada bahagiannya, ada naik turunnya, ada kesana kemarinya, ada bentuknya, ada gambarannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala disebut bahawasanya dia ahad. Dia tidak ada itu semua. Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala ahad. Bukan sekadar kita belajar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ahad itu termasuk pada ayat terakhir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kembali balik pada ahad. Mengapa agaknya? Sebab orang yang bertanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan Allah itu dengan sesuatu gambaran. Ya Muhammad, cuba kau sifatkan Tuhanmu kepada kami, gambarannya bagaimana? So, orang membentuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu jumlah, satu bentuk, satu gambaran, wujudnya begitu. Dan ada pula saiz-saiznya, bentuknya, juzuknya, keadaannya seperti mana tak tumpah seperti mana keadaan makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala jauh. Qul huwallahu ahad. Jadi Imam Qurtubi maksud ahad adalah tidak ada kaitan langsung Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat makhluk. Tidak ada kaitan langsung dia wujud lalu mengambil tempat sebagai tempat tinggalnya. Tidak ada. Selesai. Barang siapa telah mempelajari sifat ahad Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah selesai sehingga dia tidak akan tanya berapa Allah Subhanahu Wa Taala bentuk dia bagaimana, Allah Subhanahu Wa Taala duduk kat mana. Dia tak akan tanya lagi. Bagaimana? Sebab dia dah tahu, dah faham ahad. Itu asas daripada sudah akidah. Pengajian akidah yang asas adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia wahid, dia ahad. Bismillah, maksudnya bermula dengan Allah Subhanahu Wa Taala ahad, wahid. Bila kita baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami sembah, maksudnya bukan kita semua. Na'budu menunjukkan pada jiwa kita, zahir batin kita, akal kita, semuanya itu menyembah Allah. Sebab domir tu kata ulama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan kita sama-sama baca. Tak, kita yang membacanya itu nak di situ, bukan untuk kami yang berkuasa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kami,
Nahnu a'lamu bima yaqulun, kami tahu dengan apa yang mereka katakan. Maksudnya Allah dan kuasanya, bukan Allah bersama malaikatnya. Itu di sudut bahasa Arab. Tetapi kalau kita yang membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami sembah, maksudnya kami mentauhidkanmu, mengisahkanmu. Itulah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Barang siapa memahaminya iyyaka na'budu, maka dia telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Na'budu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena faham dalam hal ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami sembah. Mata kita menyembah Allah, telinga kita menyembah Allah, hati kita menyembah Allah, seluruh daripada jiwa raga kita, zahir batin kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa agaknya? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan diri kita untuk menyembahnya dan dimudahkan untuk menyembahnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun maksudnya terlebih dahulu dia dah kenalkan diri dia kepada kita, sehingga sebenarnya secara fitrah kita memandang Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan sungguh hebat. Allah sungguh berkuasa, sungguh hebat, sungguh berkuasa, dan dia maha sempurna. Selesai. La ilaha illallah, dia Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Bismillah, kemudian alif lam lam ha ke situ. Alif di situ menunjukkan sifat jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna menunjukkan sifat ahad Allah, wahidnya Allah, sifat keesaan Allah, maha tunggalnya Allah. Sangat hampir juga dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Itu bahasalah kita lihat bahawasanya seperti mana hari ini kita tidak melihat satu negeri di dalam Malaysia ini yang mempunyai raja sehingga 2 raja yang memerintah di dalamnya. Yang kita tahu adalah bapa raja, anak raja, tapi yang memerintah adalah bapa dia. Sehingga bapaknya mangkat, maka yang mewarisinya anaknya. Selesai. Tetapi kita tak melihat sebuah negeri seperti mana contoh Selangor, ada raja sekian-sekian namanya, ada raja yang lain pula yang memerintah. Tidak ada. Kenapa agaknya? Sebab dikaitkan kesempurnaan kekuasaan yang ada dalam negeri tersebut, iaitu dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulk, dia raja bagi semua sekali kerajaan. Lalu kita tengok raja tu, raja ni bagaimana? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dia mengizinkan, dia menghendaki berlakunya adanya raja, berlaku adanya yang memerintah. Jadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula ada alif lagi satu. Kemudian ada lam yang kedua pula. Ada 2 lam, alif lam lam. Lam yang kedua dikatakan sifat jamalul jamal, jamal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada dalam Asmaul Husna Allah yang 99. Apa maksudnya jamali Allah? Kerana sifat jamal dan maka dia pun ciptakan kita. Sebab jamal Allah adalah sifat baha Allah, keindahan Allah Subhanahu wa taala, kecantikannya. Dan jangan pula kita dengan akal kita yang mentakrifkan kecantikan itu. Tetapi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya cantik disebabkan Allah Maha cantik. Tetapi makhluk maksud Allah yang Maha cantik, maksudnya dia yang memberi kecantikan. Allah Subhanahu wa taala dia Maha cantik, dia Maha indah. Tetapi dia tidak menyatakan dia zat seperti mana yang telah dicipta sehingga nak disamakan kecantikan langit yang kita tengok, kecantikan malam dengan bintang-bintangnya, cahaya bulannya. Lalu kita kata itulah Allah kecantikannya. Tidak, tetapi mengambil hikmah di sebalik daripada apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita memandang. Oleh kerana itulah kadang-kadang ada kalanya bahasa yang kita guna itu perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Seperti mana kalau ditanya orang tu macam mana muka dia? Oh, muka orang tu macam bulan purnama. Bagi orang yang ada ilmu, orang yang faham, dia tahu itu kiasan. Sebab disebut muka orang tu wajahnya seumpama bulan purnama.
Maknanya satu kiasan. Kalau orang tu belajar lah prosa klasik ke bahasa Melayu ke, ada cerita bab kiasan ke, perumpamaan ke, oh ini dia ke wajah ni berseri-seri, bercahaya, cantik, begitu. Cuma kalau sekiranya orang tu tak faham, wajahnya macam bulan purnama, dah jadi bulan pula. Mari orang ni jadi planet baru. Sebab dia tak faham. Begitu juga maksud akhlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu maha jamal. Maknanya jamal, maha indah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada kita sesuatu yang dicipta untuk kita tahu Dia yang ciptakan. Tidak ada satu makhluk pun yang diberi izin oleh Allah untuk kita melihatnya. Mereka semua adalah wa ilaihi turja'un, wa ilaihi turja'un. Dan ada ayat yang lain wa ilaihi turja'ul umur. Satu ayat lagi. Hanya kepadanya kamu kembali, hanya kepadanya lah segala urusan kamu kembali kepada Allah. Walaupun kita urusan dunia dengan tugas kita, kalau kita fikir hikmahnya, kita nak membawa orang tu semua kepada Allah. Kenapa agaknya? Orang yang salah tetap salah, tetapi tetap dalam jiwa kita nak membawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa agaknya? Sebab itulah perintah Allah kepada kita. Amar ma'ruf nahi munkar bukan sekadar tangkap orang salah, tetapi adalah dakwahlah dia agar dia meninggalkan kesalahan yang dilakukan. Jangan mengulangi lagi. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hajj, kamu yang dah buat salah lakukan, hanya saja jangan ulangi lagi. Dulu turun dalam surah Taubah 70 orang munafik, 70 orang satu-satu nama. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melihat ada di antara mereka mula bertaubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi yang Muhammad padam semua 70 nama itu. Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat yang lain wa ala thalathi, dan terhadap 3 orang ceritanya. Antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Dia janji dengan Rasul nak pergi perang. Bila saja Rasulullah kata mari pegang, dia pun nak berangkat pegang. Sampai dah tengah jalan dia balik ke Madinah. Itu sama juga kisah macam orang munafik pada zaman Rasulullah juga nak dalam peperangan Uhud dulu. Ketua dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dah nak sampai ke Uhud, 300 orang balik. Sebab bagi mereka macam nak pergi mati je, bukan pergi jihad. Muhammad menipu kita. 300 orang, dia cerita 70 orang. Allah padang nama. Mengapa? Kerana kasihnya dia. Kerana jamal. Kerana sifat jamal itu kata ulama dikaitkan dengan sifat mahabbah, cinta Allah. Dan dalam hadis disebutkan kerana sifat jamal lah maka Allah menciptakan makhluk. Maksudnya makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan sifat hina, bukan dengan sifat murka, tetapi dengan sifat kasih. Kerana kasihlah dia menciptakannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, jin dan juga manusia. Kerana daripada semua makhluk yang dicipta oleh Allah, yang paling dia kasih 2 makhluk ini. Kenapa kalau ditanya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala paling kasihkan 2 makhluk ini? Disebabkan daripada banyak-banyak makhluk, yang paling banyak ujian 2 makhluk ini juga. Oleh kerana itulah 2 makhluk ini mukallaf. Adakah kita pernah bertanya tadi, kata andainya Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita sebagai malaikat, adakah kita juga akan bertanya tadi kita, kalau Allah cipta aku sebagai jin? Tak, sebenarnya tidak akan terfikir. Mengapa? Sebab semua aku bersyukur kepada Allah. Tak kala mana Allah telah cipta dia sebagai jin ke, manusia ke, malaikat ke, semua tak pernah terfikir. Mengapa Allah cipta aku sekian? Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, apakah kamu tak lihat? Apa dia perlu kita lihat? Akhlak Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dalam diri kita. Akhlak Allah ada dalam diri kita. Maksudnya apa? Jamal tadi.
Oleh kerana itulah secara fitrah kita melihat kita sukakan keindahan. Dan apabila kita melihat kebaikan, itu sebuah keindahan. Apabila kita melihat jamaah yang sujud kepada Allah, doa kepada Allah, munajat kepada Allah, selawat dan Nabi, itu semuanya adalah atas sifat jamal Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizahirkan oleh Allah dengan sifat jamal tersebut. Pada zahir dan batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zahir dan batin Rasul ada sifat jamal Allah Subhanahu wa taala. Allah zahirkannya. Mengapa agaknya? Agar kita melihat yang mencantikkannya Allah. Maksudnya yang mencantikkan Rasul, yang memberi ketampanan kepada Rasul Allah. Pada sekiranya kita memahami keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita melihat wajah Nabi, cukup wajah saja. Wajah, mata, hidung, mulut, wajah. Apabila kita melihat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berkata dalam diri kita, tidak ada satu mata yang paling indah melainkan mata Rasulullah. Apabila kita melihat hidungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita akan mengatakan tidak ada satu hidung yang paling cantik melainkan hidung Rasulullah. Lalu kita tengoklah mulut Rasulullah, tidak ada mulut yang paling cantik yang pernah kulihat melainkan mulut juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ada kalanya membuka mulutnya, nampak gigi dia di bahagian tengah ada jarang sikit. Bila dia mula berbicara, bercakap, nampak gigi dia dan keluarnya cahaya, zup, zup kata cahaya dia. Lalu kita akan mengatakan, aku tidak pernah melihat gigi secantik itu, susunan yang sungguh-sungguh kemas. Melainkan giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa agaknya? Kerana gigi Rasulullah gigi yang kekal, indah. Mengapa kita katakan gigi yang kekal, indah? Sebab apa? Kalau kita belajar dengan doktor gigi, doktor gigi bagaimana yang terbaik? Gigi yang sempurna, semua ada bahagian giginya. Gerahamnya sekian, gigi depan dia sekian, gigi taring dia sekian, nak taring dia pun sekian. Kita hari ni cuba tengok cermin, ada tak gigi taring lagi? Ke dah sama? Padahal gigi taring tu berbeza dengan gigi-gigi yang lain. Salah satu yang saya belajar cara nak awet muda, jaga gigi taring jangan bagi patah, beri awet muda. Kalau tengok kecil, Allah dah hilang dah, susah sikit nak awet muda. Gigi taring kena jaga. Dua gigi taring, kanan dan kiri. Gigi taring Rasul sempurna. Sahabat Rasulullah berhadapan dengan Nabi. Mereka tahu usia Rasulullah dah sampai ke 60 tahun. Tetapi apa kata sahabat? Nabi diutus dalam usia 40 tahun. Dan kami pernah melihat Rasulullah SAW dalam usia dia menjadi Nabi Rasul 40 tahun, sehingga naiklah lagi sampai usia 50 tahun. Abu Bakar selang 2 tahun dengan usia Rasul. Bila Rasulullah berusia 50 tahun, dia 48. Tetapi apabila orang melihatnya Abu Bakar As-Siddiq, mereka tengok, ini usia nak masuk 50 ni. So, saya umur 48, kata Abu Bakar As-Siddiq. Tengok muka Rasul, macam baru masuk 40 tahun. Umur Rasulullah 60 tahun, usianya Abu Bakar 58 tahun. Bila tengok muka Abu Bakar Siddiq dengan janggutnya, dengan ubannya, ini macam orang nak usia 60 tahun. Betul kata Abu Bakar, lagi 2 tahun usia pun 60. Akan tetapi apabila dia melihat wajah Rasulullah dengan janggutnya, dengan rambutnya, wajahnya seolah-olah baru masuk usia 40 tahun. Itulah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tak faham. Kenapa agaknya seolah-olah mereka mengingkari riwayat Aisyah betul ke berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa lebih kurang hampir nak hijrah oleh Rasulullah mengkahwini Aisyah.
Bila dah sampai Madinah, barulah Rasulullah bersama-sama hidup dengan Aisyah di Madinah. Di Mekah tidak pernah. Dan dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani riwayat yang sahih daripada Sahih Bukhari, usia Aisyah 7 tahun lebih. Riwayat yang lain kata 8 tahun. Kemudian pula hijrah bersama Rasulullah SAW, hidup bersama Aisyah di Madinah, dan usia Aisyah 9 tahun. Ada di antara mereka, kita perlu kaji balik riwayat ni tak boleh diterima akal. Nabi membawa seorang isteri usia 9 tahun, yang mana usia anak saya 9 tahun. Takkan begitu saya nak bagi izinkan dia berkahwin. Ada orang yang berfikir dengan logik. Dia tak tahu bahawa perkahwinan Rasulullah dengan Aisyah daripada wahyu. Orang Jibril Khadijah wafat. Lalu Jibril alaihissalam bawa saya untuk kain sutera warna hijau. Satu riwayat dibawa seperti mana kain sutera, tapi macam ada cermin di kain tersebut. Ya Muhammad, tengok. Nabi tengok seorang perempuan. Ya Jibril, siapakah dia? Bahkan isterimu ya Muhammad. Dan Nabi tak ada cakap dia terlalu muda ke, dia kecil lagi ke. Tidak ada. Lalu Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq. Nabi pun tengok, inilah wajah, inilah orangnya yang ditunjuk oleh Jibril alaihi salatu wasalam. Dan Aisyah waktu itu sedang bermain-main dengan kawan-kawannya, anak-anak kecil. Nabi tengok beberapa kali, Nabi tengok sehinggalah Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, kahwinkanlah aku dengan anakmu, kerana ini daripada wahyu Allah. Ini isyarat daripada Allah. Dikahwinkan. Aisyah dah tahu. Aisyah tu sendiri tidak tahu bahawasanya suami ini adalah seorang Nabi dan Rasul, sebab anak-anak. Lalu ibundanya Aisyah melihatnya, ya Aisyah, sebenarnya engkau akan bersuamikan seorang yang besar, maksudnya seorang Nabi Rasul. Akan tetapi aku lihat kecilnya mu ya Aisyah. Maka riwayat yang sahih daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pada itu semua saya belajar. Dan disyarahkan oleh ulama-ulama khasiatnya makan timun dan juga kurma ajwa atau beberapa jenis kurma lah. Ajwa tu Madinah, mana bukan ni. Ini kurma Mekah. Ibunda Aisyah bagi makan kurma timun, sehingga kata Aisyah, sehingga badan tu cepat membesar. Dalam riwayat disebutkan, dikaitkan Aisyah ketika mana dah berada di Madinah menjadi isteri Rasulullah usianya 9 tahun, akannya, kecerdikannya, kematangannya macam seorang wanita usia 20 tahun. Bahkan usia 9 tahun itu juga lah akhir baliknya seorang wanita. Jadi mengapa kita mahu menolak riwayat tersebut? Dan kata Ibn Hajar Al-Asqalani, ini telah disepakati di antara ulama hadis. Itulah usianya Aisyah. Bagi orang ini kita kena kaji semula, kerana tak boleh diterima akal. Gitu. Dan inilah orang-orang yang tak boleh melihatnya. Rasulullah bagi mereka Nabi orang biasa. Bila dah mati macam kita mati, selesai. Kita melihatnya sesuatu yang dikurniakan oleh Allah dengan sifat jamal tadi. Apabila kita melihat wajah Rasulullah SAW lagi dengan pipinya, dengan dahinya bercahaya, ujung hidungnya pun bercahaya. Lalu kita tak pernah melihat, aku tak pernah melihat orang yang wajah bercahaya. Tala'al badrun alaina, telah terbit buat kami itu Badar, maksudnya adalah bulan purnama. Badrun alaina maknanya bulan Badar, bulan penuh tu, bulan purnama atas kami, kepada kami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, sifatkan wajah Nabi. Aku tak boleh nak hakikatkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia hidup dengan Rasul 20 tahun. Tak boleh lah. Wahai Umar, boleh? Aku pun tak boleh lah. Uthman, boleh tak sifatkan wajah Rasulullah bagaimana wajahnya? Aku tak boleh nak gambarkan wajah Rasul. Sebab apa? Seolah-olah tidak ada satu contoh nak diberikan, termasuk bulan purnama katanya. Mengapa agaknya?
Sebab kalau kamu tengok bulan purnama tu indah tak? Oh indah, bercahaya. Tapi Rasulullah lebih daripada itu. Aku nak beri perumpamaan yang mana lagi. Sebab tak ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Tak ada. Bulan purnama tu seolah-olah masih rendah lagi. Uthman. Lalu Sayyidina Ali boleh sifatkan Nabi sebab daripada kecil hidup dengan Rasul, sepupu Rasulullah. Di antara anak-anak lagi yang masuk Islam, Abu Talib belum lagi, dia tak mau. Tapi anaknya Ali masuk Islam. Maknanya budak-budak yang paling awal masuk Islam Ali bin Abi Talib. Lalu kita kembali balik, Bismillah, dengan nama Allah, itu ahadnya, wahidnya, jalannya, jamal. Kemudian ada adik kecil menunjukkan kamaliyah, sifat kesempurnaan Allah. Ruha di ujung hu, kembali balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sajalah Tuhan, dia Tuhan, dia yang hebat, dia saja maha sempurna. Lalu apabila kita melihat segala-galanya apa yang berada di atas alam, ini semua Allah. Maksud ini yang membawa ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah, tujuan Allah Ta'ala ke atas kita. Dia cipta yang besar, dia cipta yang kecil, tidak lain untuk mengembalikan kita kepada Allah. Ada orang benda-benda kecil tak berjaya untuk membawa dia kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala cipta yang besar-besar. Begitu juga musibah. Ada musibah yang kecil-kecil sehingga orang tu masih tak mau ingat Allah Ta'ala, tak mau lagi sujud kepada Allah dengan ujian-ujian yang kecil. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ujian yang besar. Mengapa agaknya? Mungkin dengan ujian besar dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata ulama, barang siapa yang memperbanyakkan membaca Ya Jalil, Ya Jalil, bila nak baca tu? Sepertiga malam yang terakhir. Kata Rasul, terpulang atas kamu nak bahagikan malam dalam beberapa bahagian. Kita nak bahagi malam 10 bahagian pun boleh. Bagaimana kita nak membahagikannya? Lepas maghrib ni, kata mula masuk maghrib dan lepas maghrib sikit, kira itu dah bahagian pertama. Nak sampai sebelum subuh pula boleh buat 10 pembahagian. Bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas maghrib dia dah mula dah solat sunat. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas solat maghrib, kata para sahabat, Nabi pun bangun solat sunat. Kami pun lihat kami pun bangun untuk solat. Tapi tidak berjemaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sunat. Akan tetapi mata-mata kami melihat Rasulullah teruskan solat sunat sampai masuk Isyak. Kerana Rasulullah SAW nak beritahu kepada kita, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, itulah inna nasyi'atal lail, itulah qiyamul lail. Kerana kami di antara sahabat bermula yang qiyamul lail lepas maghrib lagi. Sebab apa? Maghrib dan husuk ni malam. Itu kata sahabat Rasulullah SAW. Antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Lalu Rasulullah beribadah. Itulah bahagian yang pertama. Lepas Isyak Rasulullah balik, Nabi tidur. Lepas tu Nabi SAW bangun. Itu dah masuk waktu yang kedua. Kemudian Nabi tidur, bangun lagi 3. Lepas tu Nabi tidur balik, bangun lagi 4. Sehinggalah sampai menjelang subuh Nabi bangun untuk solat. Yang terakhir solat witir. 10 pembahagian. Maka bangun tidur sampai 10 kali begitu. Itulah maknanya 10 pembahagian. Kalau sekiranya sepertiga malam, maknanya lepas daripada maghrib dah kira 1 bahagian. Nak sampai subuh tu dah masuk yang ketiga. Kita buat pembahagian. Bahagilah daripada maghrib tu, lepas maghrib tu dah sampai ke subuh akan berapa jam. Kita kira dah di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jam lebih. Jadi bahagilah 3 ke situ, 4 jam ke 4, 8, 12. Mana 3 jam hampir ke 4. Maknanya menunjukkan bahawasanya yang terakhir sekali, sepertiga malam terakhir, lebih kuranglah maknanya pukul 6, pukul 5, pukul 4.
maknanya lebih kurang pukul 3 lebih nak masuk ke pukul 4. Itulah sepertiga malam terakhir. Dan bukannya sepertiga malam yang terakhir, seminit lagi nak masuk subuh. Gitu. Itu maksud dia. Sebab ada juga ustaz ajar kita bangunlah hujung-hujung sepertiga malam tu, hujung malam lah, bangun subuh seminit sebelum subuh. Maksudnya adalah lebih kurang 3.30 lah. Sebab dalam satu riwayat yang lain, Aisyah ditanya bila Rasulullah bangun untuk solat malam, yang dikatakan sepertiga malam terakhir. Ketika mana lah bunyinya kokokkan ayam. Waktu saya mengajar tahfiz dulu kat tempat kami ni, kami beli ayam banyak. Lalu saya perasan ada seekor ayam jantan. Ayam tu saja sepertiga malam tu dia akan berkokok. Dan bila saya dengar dia berkokok, tak berhenti-henti, kita akan tengok jam. Pukul 3.30 kita pun rekod. Esok pun kita rekod, dia kokok lagi 3.30. Seolah-olah selagi mana kita tak bangun tengok jam, dia tak berhenti kokok. Ini dia pun tanya-tanya, ni bentuk ayam ke malaikat panggil ni? Lalu akhirnya bila orang tanya saya pakai kat ayam tadi 3.30. Sebab kata Aisyah bahawasanya ketika mana ayam jantan berkokok 3.30, itulah sepertiga malam yang terakhir. Lalu kata ulama, pada sepertiga malam terakhir itulah dia solat tahajud, solat qiyam, dia pun ya Jalil, ya Jalil, ya Jalil. Apa maksudnya? Wahai Allah yang maha hebat, wahai Allah yang maha kuasa, yang maha kaya. Maka barang siapa yang membacanya, insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kehidupan yang baik kepadanya. Jangan kita kata kehidupan bahagia, yang baik. Mengapa agaknya? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita. Menguji, bukan kita boleh dapat dengan apa yang kita inginkan. Wa innal insana illa ma sa'a. Tidaklah manusia akan dapat mereka apa yang diusahakan. Dalam ayat yang lain, manusia tidak akan dapat apa saja yang dia nak. Dua di situ Allah uji kita. Dua, semua ni atas ujian. Sebab yang dapat pahala kamu kena amal dulu. Amalan itu satu ujian, bukan sekadar satu perintah. Yang satu lagi, kamu tidak akan dapat segala-galanya. Kamu nak bahagia, kamu nak muka tampan, kamu nak usia panjang. Ataupun kita lah usia biar 60, muka biar nampak 30. Orang kata ini pakai jin ke kat muka, pakai susu lah. Bukan, saya baru buat pembedahan kat Korea. Akan tetapi bukan semua Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan. Sebab kita dalam ujian Allah, sebab kita ada dunia. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Itulah sebahagian daripada nama Allah yang kita pelajari. Saya sebut juga ahadnya, wahidnya, jamalnya, jalannya. Dan ini hanya sekadar dengan nama Al-Jalil. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah.